Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi di mana seperti biasa kita akan membincangkan segala agenda reformasi kerajaan dan kemajuannya, perkembangannya setakat ini. Dan hari ini kita akan memberikan sedikit warna yang berbeza kepada perbincangan agenda Pantau Agenda Reformasi, iaitu kita mahu memfokuskan perbincangan kita kepada perayaan Deepavali yang akan berlangsung pada Ahad ini untuk mereka yang menyambut untuk kaum India di seluruh negara. Tapi sebelum itu, beberapa perkembangan menjelang Deepavali. Pada 13 November ini, Anih Berhad menjangkakan hampir 1 juta kenderaan dijangka menggunakan lebuh raya Pantai Timur bermula hari ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Anih Berhad, Imran Gulcharan Abdullah, dalam satu kenyataan, pihaknya menjangkakan sebanyak 692,000 kenderaan akan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak sehingga Isnin Pan, yang melibatkan peningkatan 73% daripada purata trafik harian. Manakala 284,000 kenderaan dijangka menggunakan lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 atau LPT1. Anih Berhad jelasnya turut menambah petugas di Plaza Tol, pasukan LPT Ronda dan Pusat Kawalan Trafik atau TCC. Jika perlu, pihaknya bersedia membuka laluan tambahan tol. Dan seramai 150 anggota rela turut ditempatkan di kawasan hotspot untuk memastikan trafik lancar. Pengguna lebuh raya diminta mengikut cadangan waktu perjalanan atau TTA yang dikeluarkan serta mematuhi setiap arahan ketika berada di lebuh raya. Dan kita juga akan menyaksikan pemberian tol percuma sempena perayaan Deepavali. Pemberian tol percuma akan bermula pada jam 12.01 tengah malam atau 12.01 pagi 11 November sehingga 11.59 malam 12 November. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, keputusan itu dicapai melalui mesyuarat jemaah menteri sebelum ini. Tambahnya, Kementerian Kerja Raya melalui mesyuarat bersama-sama dengan syarikat konsesi juga bersetuju dengan pelaksanaan pemberian tol percuma ini. Pengecualian tol akan diberikan kepada semua jenis kelas kenderaan di semua plaza tol kecuali di Plaza Tol Sempadan Negara, iaitu Plaza Tol Bangunan Sultan Iskandar BSI dan Plaza Tol Tanjung Kupang di Johor. Menurut kenyataan itu lagi, pemilihan tarikh itu juga bertujuan untuk mengelakkan tumpuan trafik pada hari perjalanan pulang ke kampung dan kembali semula ke bandar serta dapat mengoptimumkan pengoperasian dan penyelarasan logistik tambahan seperti pengurusan kawalan trafik, sumber air tambahan, penyediaan tandas serta keperluan logistik lain yang melibatkan pihak ketiga di kawasan hentian sebelah dan juga kawasan rehat dan rawat di sepanjang lebuh raya. Anggaran jumlah trafik dalam masa 2 hari itu adalah sebanyak 11.8 juta kenderaan. Baik, peniaga juga diingatkan supaya mematuhi kawalan harga musim perayaan untuk 8 barangan yang diumumkan pada Isnin. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuziah Saleh, menegaskan lebih 2,200 pegawai penguatkuasa dan 900 pegawai pemantau harga kementerian sedang ditugaskan untuk memantau harga barangan tersenarai di semua pasar awam, pasar tani dan kedai runcit di seluruh negara. Dalam tempoh ini, barangan di bawah skim ini akan dilabelkan dengan tanda harga merah jambu untuk membantu pengguna mengenal pasti mereka. Kita nak maklumkan kepada semua warga di luar sana, pengguna-pengguna, bahawa semua barang-barang yang ditawarkan sewaktu skim harga maksimum musim perayaan itu ialah yang ada tanda warna pink, ya, warna pink. Jadi warna merah jambu. Jadi kalau di setiap pasar raya, di setiap pasar mini dan sebagainya, inilah yang pengguna harus cari, iaitu yang ada bertanda dengan warna pink. Skim harga maksimum musim perayaan untuk Deepavali tahun ini bermula 9 November hingga 15 November. Fuziah berkata di bawah skim yang dikuatkuasakan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, mereka yang didapati menjual barangan tersenarai melebihi harga terkawal boleh didenda sehingga RM500,000. Baik, sebenarnya perayaan Deepavali ini sesuai untuk kita melihat dan membincangkan peningkatan sosioekonomi masyarakat India di negara kita selaku satu kaum yang juga menyumbang begitu banyak kepada ekonomi dan kemakmuran negara. Saya mau berbincang mengenai hal ini bersama dengan Datuk Sivaraj Chandran, Senator Datuk Sivaraj adalah ahli Dewan Negara. Datuk, selamat petang. Selamat petang, Luqman. Apa khabar? Khabar baik, Datuk. Pertama sekali, kita sering membincangkan berkenaan dengan kedudukan ekonomi atau sosioekonomi masyarakat India sejak bertahun lepas. Tapi sebelum itu, untuk kita buka perbincangan itu, penting untuk kita faham
Apa keadaan secara umumnya, apa keadaan sosio-ekonomi masyarakat India di negara kita hari ini berbanding kaum lain? Kalau kita melihat situasi ekonomi masyarakat India, kita tidak boleh lari daripada data atau juga usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan maupun hari ini dan juga kerajaan-kerajaan sebelum ini bagi memperkasakan ekonomi negara. Because kita sebagai salah satu kelompok atau elemen penting dalam negara, so masyarakat India juga terkesan dan juga telah menerima kebaikan daripada setiap usaha-usaha yang dibuat untuk memperkasakan ekonomi dan juga sosial penduduk negara Malaysia. Jadi pada hari ini saya percaya dari aspek peningkatan golongan yang mendapat pendidikan itu telah meningkat dan saya percaya dari data yang dikeluarkan oleh baru-baru Jabatan Perangkaan dan juga NGO-NGO lain yang membuat kajian tentang masyarakat India ni telah berkatakan ada peningkatan signifikan dalam proses memperkasakan golongan yang buat perniagaan sendiri, entrepreneur, usahawan. Jadi dua elemen ini penting kerana bagi memperkasakan sesuatu kaum atau golongan tu pendidikan dan juga usahawan itu amat penting. Jadi saya percaya ada peningkatan itu untuk menjawab soalan Luqman tadi. Ya. Baik, sebelum kita bincangkan apa yang perlu dan akan dilakukan ke depan, Datuk, kita penting juga untuk kita melihat ke belakang dan kita imbas kembali dan teliti semula bagaimana kita tiba di sini pada hari ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan dengan penonton kami apa yang menyumbang kepada ketidaksamaan atau ketidaksaksamaan yang melibatkan masyarakat India sejak daripada Malaysia merdeka sehingga ke hari ini. Kalau kita melihat sejarah sumbangan masyarakat India dalam pembangunan negara itu amat signifikan, dari walaupun mereka dibawa sebagai buruh, tapi sumbangan itu kita tidak penafikan dari aspek peladangan, getah, pembangunan infrastruktur pengangkutan dan sebagainya. Jadi itu dari aspek buruh dan dari aspek profesional pula. Kebanyakan masyarakat India dulu adalah berlatar belakangkan peguam, doktor dan sebagainya. Jadi sumbangan masyarakat India tidak dapat kita nafikan. Cuma dalam proses tersebut, saya menilai isu yang dihadapi oleh masyarakat India sekarang adalah berlanjutan daripada proses migrasi mereka daripada perladangan dan ladang dan juga pedalaman ke kawasan perbandaran. Kerana dalam proses transaksi transformation tu tidak ada satu plan, program yang boleh menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran-cabaran di kawasan perbandaran dan sebagainya. Jadi permulaannya saya percaya khususnya bagi B40 bermula di sana. Kalau masa itu kita lebih bersedia, lebih proaktif untuk dalam mengenali masalah-masalah mereka sebelum mereka ni melalui proses itu, saya percaya kebanyakan at least 50% masalah yang dihadapi oleh masyarakat India sekarang B40 itu mungkin dapat diselesaikan atau ada penyelesaian untuk menyelesaikan masalah mereka. Okay. Jadi itu adalah permulaan dan selepas tu kita lihat banyak program-program yang dibuat oleh kerajaan bagi saya tidak sampai ke peringkat akar umbi. Mereka stranded, mereka terpaksa mencari maklumat, terpaksa mencari jalan untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari kerajaan dan sebagainya. Kita tidak punya satu sistem yang boleh dikatakan works automatically. Ada dikatakan di peringkat atas ada satu polisi untuk membantu golongan ini, khususnya golongan OKU. Tapi di bawah tu sistem tu tidak berjalan secara adil, tidak berjalan secara automatik. Jadi mereka terpaksa mencari ahli politik untuk membantu mereka dan sebagainya. Jadi ini melambatkan lagi proses transformasi itu.
Ya, Itu baik. pandangan saya mungkin sebab itu. Baik, jadi kembali pada apa Datuk sebut sebentar tadi bahawa sejak kebelakangan ini Datuk sebut hasil dasar-dasar kerajaan kita dapat lihat peningkatan yang agak signifikan dalam kedudukan sosioekonomi masyarakat India. Boleh Datuk kongsikan apa yang dilihat bertambah baik, sama ada ia adalah pendapatan isi rumah atau sebagainya bagi masyarakat India, dan apa dasar-dasar yang dipercayai menyumbang kepada peningkatan ini? Secara keseluruhannya kita melihat of course pendapatan isi rumah meningkat selaras dengan aspirasi kerajaan dan juga rancangan-rancangan yang telah dibuat oleh kerajaan sebelum ni dan juga kerajaan kini. Jadi lebih kurang 6,000 lebih pendapatan isi rumah dan memang mencapai sasaran yang telah disasarkan oleh National Economy Initiative semua tu. Jadi saya percaya itu adalah satu peningkatan yang positif, yang baik. Keduanya, pendidikan. Dari aspek pendidikan. Kenapa saya asyik mengambil berat tentang pendidikan ini? Sebab kalau kita nak mengubah nasib atau juga takdir suatu golongan atau kaum, pendidikan itu amat penting. Kalau kita kena pastikan mereka menerima pendidikan yang baik, mereka boleh dibawa sampai menjadi mahasiswa di Menara Gading. Jadi selepas menjadi graduan, saya percaya mereka boleh dengan sendirinya membantu keluarga untuk keluar daripada kesusahan yang mereka lalui sekarang. Mungkin social mobility daripada golongan B40 ke M40 kerana anak itu sebagai graduan dapat mencari apa dikatakan cara terbaik untuk membantu keluarga tersebut. Jadi itulah saya selalu sokong setiap keluarga, bukan saja masyarakat India tapi seluruh Malaysia, setiap keluarga ni kita kena ada graduan. Satu graduan minimum dari setiap keluarga itu. Datuk, adakah Datuk percaya bahawa masyarakat India masih lagi ada berdepan diskriminasi dalam peluang pendidikan atau pekerjaan di Malaysia pada hari ini? Ya, saya rasa saya amat yakin dan kita boleh melihat keluhan-keluhan mereka dalam social media dan sebagainya dan cara mereka bertindak balas dengan semua yang berlaku hari ini. Saya rasa masih ada diskriminasi. Cuma dah berkurang. Cuma kita perlukan satu political will bagi government ni, kerajaan sekarang ni untuk memastikan diskriminasi itu dikurangkan atau dilepuskan, dinoktakan seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Kerana kalau dia orang susah, tak kiralah apa bangsa kaum dia, kita kena bantu dia. Kita kena pastikan kerajaan ni, bantuan kerajaan itu sampai kepada mereka. Kita ada lebih kurang 32,084 isi rumah yang boleh dikatakan masih dalam kategori miskin tegar. Jadi kita kena pastikan kalau kita betul-betul nak membantu, mesyuarat jentera kerajaan tu harus turun dan bantu mereka secara ikhlas. Jangan kita menggunakan kaum dan agama ni sebagai satu alasan untuk tidak membantu mereka. Mereka pun susah manusia. Jadi saya percaya diskriminasi itu masih ada tapi dah berkurangan dan saya percaya kerajaan Madani hari ini di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, saya percaya diskriminasi akan boleh dinoktakan sama sekali supaya kita boleh membantu semua rakyat Malaysia. Kerana setiap rakyat Malaysia ni mempunyai sumbangan mereka ke dalam pembangunan negara. Jadi mereka kalau di golongan ini menjadi produktif, saya percaya mereka boleh menyumbang kepada pembangunan negara kita. Baik, Datuk, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan Datuk Sivaraj Chandran. Bertemu kembali dalam Pantau Agenda Reformasi. Saya Lukman Haris. Sempena perayaan Deepavali pada Ahad ini, kami mengambil peluang ini untuk membincangkan berkenaan dengan polisi-polisi ekonomi untuk memperkasakan taraf sosioekonomi masyarakat India di Malaysia. Saya mau sambung perbincangan saya bersama dengan Datuk Sivaraj Chandran, Ahli Dewan Negara. Datuk, banyak yang kita dah bincang dalam segmen pertama sebentar tadi. Jadi saya nak sambung dengan ini, Datuk. Bagaimana Datuk menilai prestasi kerajaan ini setakat ini dalam usaha untuk memperkasakan sosioekonomi masyarakat India berbanding dengan pentadbiran sebelum-sebelum ini? Saya secara jujurnya boleh berkata bahawa kerajaan ini belum memulakan lagi apa dikatakan perancangan khusus untuk masyarakat India. Seperti yang saya kata tadi, kerajaan sekarang kini kerajaan Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar ni mempunyai pelbagai banyak cabaran lain sebab kita selepas COVID, keadaan ekonomi kita walaupun pertumbuhan tu ada tapi kita masih menghadapi cabaran
dari segi kemerosotan wang ringgit dan sebagainya. Tapi data-data lain seperti pengangguran, unemployment dah kurang, inflasi di bawah kawalan dan sebagainya. Tapi dan cabaran-cabaran politik ya. Jadi saya percaya ini menjadi agenda utama Perdana Menteri dan juga kerajaan kini kerana ia akan membawa negara ke landasan yang betul sebelum kita melihat secara mikro untuk membantu kaum India dan sebagainya. Tapi secara keseluruhannya daripada rancangan Malaysia 12, bajet 2024 kita 23 kita dapat melihat ada juga apa dikatakan kesinambungan inisiatif-inisiatif daripada kerajaan lain seperti untuk pendidikan, pembangunan usahawan dan melalui program-program untuk memperkasakan sosioekonomi masyarakat India melalui mitra dan sebagainya. Jadi kita melihat dari aspek peruntukan itu dikekalkan tapi tidak melihat satu program yang khas khusus untuk masyarakat India. Seperti masa dulu Datuk Seri Najib kita buat program seperti Malaysian Indian Blueprint untuk masyarakat India. Kita ada Indian Cabinet Committee untuk menyelesaikan masyarakat. Itu inisiatif yang secara serius telah diambil oleh kepimpinan Datuk Seri Najib masa itu untuk membantu masyarakat India dari segala aspek. Jadi harapan saya kepada kerajaan ini dan Perdana Menteri, saya telah masa saya berpeluang berjumpa beliau pun saya telah berkatakan kepada beliau harus melihat kembali Malaysian Indian Blueprint kerana Malaysian Indian Blueprint ini dia mempunyai bukan saja setakat mengenal pasti masalah tapi ada penyelesaian bagi setiap masalah. Mungkin kita boleh membarui dari aspek statistik dan juga bilangan yang perlu bantuan dan sebagainya tapi dia cover semua. Meliputi semua daripada pendidikan. Seperti yang saya selalu kata, saya juga telah mention this to Prime Minister, masyarakat India dia perlukan 3 P. Kalau kita nak memperkasakan mereka, nak bantu mereka keluar daripada kemiskinan dan juga mencapai kecemerlangan pendidikan. 3 P itu ialah pendidikan, pembangunan usahawan dan juga pemerkasahan. Dalam English 3E, education, empowerment and entrepreneurship. Jadi ini akan membantu mereka. Segala polisi kerajaan berpaksikan 3 ini saya percaya akan membantu masyarakat India. Baik. Jadi dalam belanjawan 2024 baru ini Datuk, kerajaan mengumumkan program kaum India yang Datuk sebut Ustaz tadi atau singkatannya adalah Mitra untuk memperkasakan sosioekonomi kaum India diperuntukkan sebanyak 100 juta ringgit. Tetapi seperti mana yang kita selalu lihat dalam belanjawan, kadang-kadang pengumuman itu bersifat umum dan tidak ada spesifik yang diberikan. Itu mungkin akan diberikan kemudian. Dan mengenai mitra ini mungkin kurang lagi perinciannya yang kita dapat. Jadi pada pendapat Datuk, 100 juta ringgit untuk mitra ini bagaimana ia patut dibelanjakan secara spesifik? Saya agak terlibat dalam perbelanjaan peruntukan 100 juta sejak SEDIC dulu. Tujuan utama SEDIC dibentuk kemudian ditukar kepada mitra adalah mereka harus memainkan peranan sebagai implementation and coordination unit untuk program-program masyarakat India. Bukan setakat agenda mereka untuk menghabiskan 100 juta itu, tapi malangnya setiap tahun duit mitra itu dikembalikan balik kepada kerajaan kerana tidak dapat habis. Wahal kita ada banyak masalah yang perlukan perhatian dan juga peruntukan untuk daripada kerajaan. Dan mitra ni ada duit tapi di return balik masa tu. So ada sebab-sebab mereka tidak dapat habiskan peruntukan tu. Jadi setahu saya 100 juta tu tak cukup. Tapi peranan mitra ni, baru-baru dalam Dewan Negara saya ada membawa isu ni tentang peranan ni, mitra harus memainkan peranan expanded role. Demi jangan berkonsentrate sangat, tumpuan sangat bagaimana nak menghabiskan 100 juta, tapi cari penyelesaian untuk masyarakat India. Sekarang kita menghadapi masalah yang seringkali setiap tahun kita ada masalah pengambilan di universiti. Jadi mitra seharusnya menjadi satu sekretariat yang akan menghubungkan, berbincang dengan pihak kementerian dan juga mencari calon-calon yang sesuai untuk mengambil tempat di universiti tersebut. Jadi ini salah satu contoh pengambilan universiti, pembangunan usahawan misalnya. Mitra harus memainkan peranan untuk mencari peluang-peluang ekonomi, pembangunan ekonomi untuk usaha-usaha masyarakat India maupun dalam pekerjaan dan juga private. So jadi saya percaya peranan expanded role yang masih belum saya lihat mitra mengambil peranan tersebut
Saya percaya kalau kita ada kepimpinan yang boleh menggunakan mitra sebagai satu coordination implementation unit bagi masyarakat India dan juga memainkan peranan yang lebih besar, bukan setakat limit themselves untuk menghabiskan 100 juta, saya percaya mitra boleh menjadi satu ejen atau elemen yang penting untuk masyarakat India dan memainkan peranan penting dalam pembangunan sosioekonomi masyarakat India. Baik, kita sering berbincang, Dato'. Kita lihat sejak tahun-tahun terdahulu pun banyak program untuk memperkasakan kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Bagaimana cabaran untuk memperkasakan kaum India ini berbeza berbanding kaum-kaum lain, dan dengan itu bagaimana pendekatannya unik berbanding dengan kaum-kaum lain di Malaysia? Bagi saya, bagi memperkasakan masyarakat India ini senang. Tapi satu, kita kena jujur. Kedua, kita kena keluar daripada apa dikatakan polisi-polisi yang diskriminasi dan sebagainya. And which saya ingat kerajaan hari ini tidak mengamalkan polisi-polisi sebegitu. Dan pada masa yang sama, as I said, coordination and implementation unit itu yang kekurangan. Kerana kita tahu kerajaan ada peruntukan. Bukan setakat 100 juta mitra, 30 juta untuk Sepumi, Tekun dan sebagainya. Tapi kita ada bahagia, ada peranan kita di semua peruntukan daripada 383 bilion yang telah diperuntukkan. Misalnya persekolahan. Sekolah kita ada, anak-anak kita belajar di sekolah. Jadi siapa yang akan memantau, siapa yang akan memastikan peluang itu disampaikan kepada masyarakat. Sekarang I believe masalah India ni kepimpinan, leadership. Kita ada masalah kepimpinan. Kerana kita merasakan bahawa mungkin orang ini dapat membantu, tapi tidak siapa pun yang mengambil tanggungjawab untuk membantu, memantau dan juga menyampaikan bantuan-bantuan dan juga polisi-polisi yang berkaitan dengan masyarakat India kepada masyarakat. Itu pandangan saya. Our problem is leadership problem. Definitely tidak ada satu parti yang dapat apa dikatakan membantu untuk memperkasakan sosioekonomi masyarakat India. Satu. Kedua, saya percaya polisi-polisi kerajaan ini harus dipantau oleh satu badan. Mungkin mitra boleh memainkan peranan atau mungkin Perdana Menteri boleh mencadangkan lagi satu jawatan kuasa di bawah beliau untuk memantau dan juga memastikan segala apa dikatakan program-program, polisi-polisi, inisiatif-inisiatif kerajaan itu sampai ke akar umbi, ke masyarakat yang disasarkan. Itu pandangan saya. Ya, maaf, Datuk. Secara ringkas dalam seminit lagi, apa pesanan Datuk pula kepada masyarakat India di luar sana untuk memainkan peranan mereka sendiri untuk mengangkat taraf hidup mereka bergerak ke hadapan? Bagi saya, menyarankan setiap keluarga isi rumah untuk pastikan mereka beri pendidikan yang baik kepada anak mereka. Kerana kita mempunyai kemudahan infrastruktur yang baik di peringkat sekolah, bukan saja di sekolah Tamil, sekolah kebangsaan dan sebagainya. Dan keduanya, bagi golongan-golongan muda, cuburilah bidang usahawan dan juga kreatif. Seperti sekarang kita ada robotik, kita ada EV sebagainya. Saya percaya mereka harus mengambil peluang itu dan menggunakannya untuk memperkasakan diri mereka sendiri, keluarga mereka dan juga komuniti masyarakat India. Dulu kalau masyarakat India ni dikenali sebagai peguam, doktor dan sebagainya. Jadi kali ini kita kena ubah. Kita dah agak ketinggalan beberapa tahun, beberapa dekad. Jadi sekarang ini peluang yang baik kerana kita boleh menggunakan pembangunan ekonomi, pembangunan teknologi kehendak baru supaya kita boleh dilihat sebagai signifikan di negara ini dan juga di dunia. Itu je pandangan saya dan nasihat saya kepada masyarakat India. Baik, terima kasih Datuk Sivarat Chandran, Ahli Dewan Negara. Terima kasih kepada anda menonton pantau agenda reformasi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam hormat dan selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua kaum India di luar sana. Kita jumpa lagi.